Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita masih lagi membicarakan tentang melayan isteri dan sabar dengan kerenah isteri. Dalam satu hadis sahih Nabi berkata, la yajlidu ahadukum ra'atahu jaldan al-'abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaum. Nabi bersabda, janganlah seseorang kamu memukul akan isteri kamu seperti memukul hambanya, kemudian disetubuhi pada akhir hari. Siang-siang pukul, diterajangnya isteri, malam-malam disetubuhi pula isterinya. Inilah suami yang paling jahat. Suami yang paling tak guna ni tuan-tuan. Pukul-pukul, sepak-sepak, disimbahnya air panas dekat isteri dia, dihalaunya keluar isteri dia. Bila isteri dia tidur, pandai pula dia datang memerlukan isteri dia. Kata Nabi, inilah sejahat-jahat manusia. Tuan-tuan jangan jadi macam ni tuan-tuan. Jangan duk buat perangai macam itu. Nabi tak pernah tampar sepak isteri dia. Nabi minum ni daripada bekas isteri Nabi ni. Minum ni, minum minuman daripada gelas, minum bekas tempat bibir isteri Nabi. Nabi minum. Punya romantiknya Rasulullah. Dia nak minum tu, dia tengok mana bekas bibir Aisyah, itulah yang dia minum daripada bekas bibir isteri. Orang Melayu pula faham, jangan minum bekas isteri, nanti dia melawan kamu. Tu yang tak minum. Nabi minum. Orang Melayu kata jangan minum, nanti melawan. Orang Melayu kata jangan minum bekas anak, nanti anak dahaka. Padahal Nabi minum. Dan romantiknya tuan-tuan, Nabi minum daripada bekas mulut Siti Aisyah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buatlah macam itu di rumah, isteri tengok, ni naik bulu roma isteri ni, Pak, mana bekas pah tadi? Ni yang merah tu, gincu tu. Tuan-tuan ambil gelas, tuan-tuan minum. Isteri rasa apa? Ya Allah, baiknya laki aku. Tak rasa geli pun, ya Allah, sayangnya. Baik dah makna tu. Dah dua dah tu isteri dia tu. Tu yang dia buat tu. Tengah suami dia tak nak, dia kata geli Ustaz. Geli. Pasal apa geli? Isteri saya tak ada gigi Ustaz. Dah gusi Ustaz. Isteri kita geli pasal apa? Besok kalau isteri kita sakit, kita lah basuh berak dia. Geli pasal apa? Kalau tuan-tuan sakit pun, isteri tuan-tuan lah yang basuh berak tuan-tuan. Dibawanya mangkuk, dibubuhnya bawah punggung, dibasuhnya punggung kita atas katil. Orang lain lari, adik-beradik lari. Ada adik nak jaga abang, ada abang nak jaga adik. Tobatlah home, tidak. Itulah yang akan jaga kita. Isteri kita, suami kita. Anak-anak belum tentu lagi jaga. Jadi apa masalah geli bekas dia? Masalah di gigi tak ada, lantak je lah. Bukan dia tak basuh pun. Masalah dia Ustaz, dia pakai gigi palsu Ustaz. Gigi palsu pun suruh dia pakai Polident. Nah, berlakon pun tak palsu. Semua dia pakai Polident, melekat di atas. Nak buka sikit macam seksa. Baik, kemudian hikayat orang. Ini ada satu cerita bahawa sesungguhnya seorang laki-laki datanglah ia kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, padahalnya hendak mengadu kepadanya akan kejahatan perangainya. Dia pergi dekat pintu rumah Umar Al-Khattab nak mengadu. Isteri dia mulut jahat, isteri dia perangai buruk, suka maki-maki. Dia pergi ke rumah Umar. Bila pergi ke rumah Umar nak bagi salam, dia dengar isteri Umar sedang berleter kepada Umar. Allah.
Yang nak mengadu tu pun lebih kurang serupa je kita ada. Kita serupa. Dia kata Umar pun kena beletek, apatah lagi aku. Tuan-tuan, Umar tu garang lah. Garang. Tapi isteri beletek, dia. Sebab tu kebanyakan orang yang garang takut ke bini. Misal ni mengalahkan Sarjan Senin. Cakap berdegar-degar marah ke Obama. Marah ke Ariel Sharon, Netanyahu, marah sungguh dia. Tapi dengan isteri penakut tuan. Sebab tu kebanyakan orang yang garang mana berani nikah dua. Yang menikah dua ni yang senyap-senyap ni. Akak-akak jaga-jagalah suami akak-akak yang senyap-senyap tu. Tapi akak-akak tak bayar susah hati suami akak yang cengeng-cengeng tu, kompong tak menikah dua. Saya jumpa dengan satu cikgu sekolah. Suami dia ni tuan-tuan, kalau kira dengan perut saya ni, 4 kali perut suami dia. Borai mengandung tak keluar-keluar. Saya tanya pada dia, cikgu, pasal apa perut ni abang teruk sangat tu? Tak exercise ke? Bagi borai kempeh sikit, sedut lemak ke apa ke? Dia kata, Ustaz, biar macam tu Ustaz. Kenapa biar? Dia nak balik pukul berapa pun tak apa. Dia tak balik terus pun tak apa Ustaz. Sebab saya tahu tak ada siapa perempuan nak kat dia. Oh, patutlah pun. Naik motor tu kalau duduk belakang tu, dia peluk suami dia tak jumpa tangan tu, punya gemuk laki dia. Rupa-rupanya isteri dia memang bagi gemuk supaya orang tak tackle suami dia. Jadi akak-akak kalau tak nak bagi orang tackle suami akak-akak, bagi perut borai, tak ada siapa nak. Wallahu a'lam lah, betul ke tidak. Jadi laki-laki ni tuan-tuan, patah balik. Bila patah balik, Saidina Umar keluar. Bila Saidina Umar keluar, kata dia, kamu nak ke mana? Tadi ya, bagi salam. Dia kata, tuan, saya tadi nak mengadu masalah isteri saya kuat beletek. Bila saya tunggu tuan pun kena beletek. Buat apa saya mengadu lagi? Itu sebab saya balik. Kata Saidina Umar, kamu dengar tak masa aku kena letek? Kamu dengar tak aku membalas? Kata dia, saya tak dengar tuan. Kenapa aku tak balas? Saidina Umar berkata, aku tidak balas kerana isteri aku banyak mengambil alih tanggungjawab aku. Aku yang kena masak, tapi isteri aku yang masak untuk aku. Aku yang patut pergi ke kedai beli lauk ikan, tapi isteri aku yang ke pasar. Dia tolong ambil alih tugas aku. Aku yang patut didik anak-anak aku, tapi isteri akulah yang siang malam pergi hantar tuition, ambil tuition, yang menengok pelajaran buku sekolah anak aku. Isteri akulah yang membakar roti kepada aku, memasak makanan. Isteri akulah yang memberi susu kepada anak-anak aku. Isteri akulah yang membasuh pakaian aku. Dan dengan sebab aku dapat isteri akulah, aku tak buat benda-benda yang haram. Banyak sungguh jasa aku. Dengan sebab itulah aku diam bila isteri aku beletek. Aku tidak akan marah dia, sebab dia basuh kain lebih lama daripada dia beletek. Dia masak lebih lama daripada dia beletek. Cuba tuan-tuan tengok, isteri tuan-tuan berapa puluh tahun dah tuan-tuan kahwin? Abang Haji berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun maknanya sebanyak 3 kolam ikan dah isteri Abang Haji siang ikan. 3 kolam tuan-tuan, 36,000 ekor. 20 tahun maknanya kalau disereka baju, disusun baju kita tu, satu masjid dah susunan dia. Bawang kalau nak dikira, dia kupas bawang tu, rasa-rasa 10 kontainer bawang lah dia kupas. Tuan-tuan nak marah dia? Nak marah dia? Dia buat kerja punya teruk. Sebab tu Umar tidak marah. Umar diam saja.
Bila Umar diam, berapa lama isteri nak beletek? Kalau tuan-tuan diam, isteri beletek berapa jam? Dia takkan sampai setengah jam. Dia pun letih, tuan-tuan. Sebab itu lepas-lepas beletek, terus pergi ke dapur, minum ais dalam peti air. Dahaga tu dia. Geram. Dia ke akak. Bila suami dah diam daripada beletek, janganlah sambung lagi. Kadang-kadang akak-akak pun ajak. Bila orang cakap diam, jawab lah. Kata dia, Astaghfirullahalazim. Suami dia tak jawab dengan mulut, dia jawab dengan penampar. Itu masalah dia. Jadi akak-akak bila suami diam dah, beletek lah. Puaskan hati akak-akak. Beletek lah. Tapi jangan terlalu beletek. Sebab suami pun manusia. Suami pun manusia. Kalau beletek tiap-tiap hari, lari dia. Dan saya dah cerita dah pada tuan-tuan, satu isteri yang dibuang di dalam perigi belakang rumah dia. Sebab terlalu kuat beletek. Suami tak tahan. Suami tahu dia dalam perigi. Duduk dia diam situ. Cakap banyak pula. 3 hari je suami tahan, tak ada isteri. Hari pertama, menung. Isteri aku kuat-kuat beletek pun, bila dia tidur, tak ada beletek. Sunyi lah. Sekarang tengok bantal je, isteri tak ada. Sekarang rasa apa? Biarlah isteri beletek. Masa dia tidur, dia akan senyap. Besok pagi, dia pergi ke dapur, isteri dia tak ada. Isteri aku kuat beletek pun, nasi goreng 1 kuali dia buat. Sekarang dah tak ada isteri. Makan pun susah. Bila balik tengah hari, isteri aku kuat beletek. Tapi kuat-kuat beletek pun 4 lauk dia masak. Hari ni aku makan Maggi je. Berapa hari dia tahan? 3 hari je. Lepas tu dia pergi ambil tali, pergi lempar balik dalam perigi. Pa, maafkan abang pa. Naiklah pa, abang silap. Abang lempar hang, abang minta maaf. Bila dah dilempar tali, tarik berat. Berat menanam. Naiklah pa, tarik, tengok berbulu naik di atas. Lega. Terkejut suami dia. Kamu siapa? Aku ni penunggu perigi. Nasib baik kamu hantar tali. Boleh aku naik ke atas. Kenapa kamu nak naik ke atas? 3 hari lepas perempuan jatuh dalam perigi. Beletek siang malam. Aku tak larat dengar. Itu yang aku lari ni. Letih kata dia. Nasib baik kamu suruh tali. Tuan-tuan, jin pun lari tuan-tuan. Tambah suami ni. Takkan suami boleh bertahan. Jadi akak-akak nak beletek-beletek pun ada masa dan ketikanya lah. Jangan membeletek saja. Manusia ni pun, suami ni pun manusia. Buat dia merajuk, dia lari, menung kita. Baik, kemudian. Maka kata laki-laki tadi, wahai Amirul Mukminin, isteri saya macam tu lah. Dia jaga anak, dia mengandung anak, dia melahirkan anak, dia masak, dia buat, semua dia buat. Cuma dia suka beletek je. Kata Saidina Umar, tanggunglah oleh kamu. Tahanlah kamu. Sesungguhnya beletek seorang isteri, masanya sangat pendek. Nak dibandingkan dengan dia mengandung 9 bulan. Sudahlah. Nampak tak tuan-tuan? Saidina Umar pesan pada suami-suami. Bila isteri beletek, diam. Dan kalau boleh, keluar daripada rumah. Tuan-tuan di sini banyak lombong. Pergilah. Lepak-lepak tepi lombong tu. Cari udara nyaman. Dekat Tesco ujung tu ada satu. Pergi lepak tu. Main layang-layang ke apa ke. Main ke terbang ke. Lah tuan-tuan jaga-jaga sikit, terbang tu rempuh kepala orang, mati sama Allah. Agak-agak tak reti main kapal terbang, remote jangan duk main tuan-tuan. Habis-habis main, balik ke rumah. Dan sebelum balik tu bungkus dah capati ke, mi goreng basah ke untuk isteri. Mi goreng, dia senyum, dia makan ngak-ngak. Letih pahaya beletek apa. Baik, dia ambil mi, dia membuang kat kita pada muka. Baik, kemudian kata dia lagi, dihikayatkan orang. Ni cerita ni.
Saya tak nak baca ni panjang tuan-tuan. Letih nak baca. Saya potong-potong aja. Dihikayatkan orang satu cerita abang dengan adik. Adik ni tiap-tiap tahun ziarah abang dia di satu kampung. Bila dia ziarah abang dia satu hari, dia ketuk pintu. Assalamualaikum. Kakak ipar dia jawab, Waalaikumsalam. Man? Siapa? Kak ipar tanya, siapa tu? Ni saya ni, adik ni, adik suami kamu. Saya lah Man, adik ipar kak lah. Kak dia pun buka pintu. Abang hang tak ada. Abang kamu tak ada. Abang kamu pergi cari kayu api. Tak, bila balik aku pun tak tahu. Letih layan abang kamu. Kalau masuk cari kayu api, berjam-jam baru balik. Tak, dia buat kayu api ke dia cari kayu api? Aku sejak menikah dengan abang kamu ni letih, mu tahu tak? Perangai buruk abang kamu tu. Malah berletih tak habis-habis pada abang ni. Adik ni nganga je. Air tak jamu apa pun tidak. Lama adik dia tunggu abang dia. Tiba-tiba abang dia pun sampai. Tuan-tuan tahu abang dia sampai naik apa? Naik harimau. Kayu api tu diletakkan di atas harimau. Harimau ikut abang dia. Bila sampai di rumah abang dia, angkat kayu api, masuk dalam rumah. Kamu ke Din? Ya abang Man. Peluklah dua-dua orang. Lama tak jumpa abang. Setahun sekali je. Maklumlah SMS tak ada, 3G pun tak ada masa tu. Bukan senang nak jumpa. Setahun sekali. Nyembang. Isteri pun keluar. Baru balik. Nampak tak? Adik-beradik pun serupa je. Nyusahkan orang je. Adik dia ni lemah perut. Dapat keipak macam ni. Adik dia kata, tak apalah abang. Saya balik dulu. Tapi adik dia duduk tengok rimau tadi. Rupanya rimau dah masuk lautan. Abang dia tepuk rimau tu. Rimau masuk lautan. Tahun depan adik dia main pula. Ziarah lagi sekali. Assalamualaikum, kata adik dia. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Man, adik abang Din. Oh Man, abang Din tak ada. Dia pergi cari kayu dalam hutan. Duduklah dulu nak sementara abang hang balik. Sekejap akak buatkan air. Ya, makcik buatkan kopi. Tu cerita apa tu? Cerita pendekar punya lapuk. Ya, makcik, kami nak kopi, makcik. Ya. Itu tuan-tuan, makcik buat kopi kata dia. Kak buat kopi, duduklah. Kak pun jamu pada adik dia. Abang hang lah, baik sungguh lah. Kak untung dapat abang hang. Rupa-rupanya tuan-tuan, ini kak ipar baru. Kak ipar hak mulut beletir tu tak ada. Tercengang adik dia pula. Hak ni baik pula. Masya Allah. Ramah terlebih. Abang hang baiklah. Tak tahu nak habak lah. Untunglah kak dapat. Tak pernah jentik apa kak lah. Kenyang makan cukup semua. Petang-petang awak pergi taman. Main layang-layang. Malam-malam pergi Tesco. Dia tolak kak dalam troli tu pusing. Seronok lah. Adik ni untuk dengar abang dia balik. Assalamualaikum abang. Kata adik. Abang dia sekarang pikul kayu api. Rimau dah tak ada. Rimau tak ada. Abang sendiri pikul pula kayu api. Nyembah makan nasi apa semua. Adik dia tanya abang. Kak, suami isteri abang hak dulu mana pergi mana? Yang dulu abang cerai lah. Ni kak yang hang baru. Yang baru ni bagus. Layan abang sungguh-sungguh. Tip-top layan abang. Tak dulu abang cerai. Lepas-lepas hang balik abang cerai. Abang, dulu saya mari. Abang kayu api tu rimau bawa. Lah rimau tu pergi mana? Kata abang dia. Lepas abang dapat isteri yang baik ni. Rimau tak tolong abang lah. Masa dulu abang dapat isteri yang jahat. Banyak Tuhan tolong. Sampai rimau pun tolong abang. Tapi bila isteri abang ni dah baik, dia banyak bantu abang, Allah tak hantar dah rimau. Allah hantar pula kak hang tu baik. Nampak tak tuan-tuan? Hikmah dia. Sebab itu kalau tuan-tuan dapat isteri kuat beletir, sabarlah, rimau tolong. Sabarlah tuan-tuan. Dia tolong makan tuan-tuan.
Buatlah. Allah akan hantarkan benda yang bukan-bukan pada tuan-tuan. Tapi dengan syarat sabar. Dapat isteri yang mulutnya, yang perangainya, yang perangai buruk dia. Tapi tuan-tuan sabar. Allah hantar bantuan yang tidak diduga. Tetapi kalau tuan-tuan dapat isteri yang baik, itulah dunia keseluruhan dia. Nabi kata, dunia dengan seorang isteri yang baik, baik lagi isteri yang seorang. Kebaikan isteri yang solehah lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Masya Allah. Sebab itu dikatakan kepada kita, siapa-siapa yang dapat isteri solehah, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan dunia. Tuan-tuan, kalau dapat sebiji rumah yang kosong dalam rumah, bantal sebiji, tilam satu, pinggan 2 butir, gelas 2 butir, kusyen, TV tak ada, almari tak ada, rice cooker tak ada, blender tak ada, apa pun tak ada. Cukuplah tuan-tuan ada seorang isteri, tuan-tuan telah mendapat keseluruhan nikmat dunia. Isteri yang solehah. Yang lain-lain tu tak penting tuan-tuan. Isteri tu penting. Ada kusyen boleh urut tuan-tuan? Boleh ustaz? Bayarlah 15,000 urut. Kena karun tak pasal. Tapi isteri urut. Abang sakit kepala ya, mai tak ada urut. Siang kat abang. Mana ada kusyen boleh urut kepala? Abang nak air ya? Nanti mah buatkan air ya. Nampak? Baiknya isteri. Abang nak suap sendiri ke mah suap? Sakit tangan, mahlah suap. Ngada-ngadanya tuan-tuan. Isteri yang solehah suap suami dia. Abang nak makan di dapur ke makan atas katil? Atas katil lah. Ya Allah tuan-tuan. Isteri solehahnya. Abang tengok baju abang kedut. Patutnya satu line aja nampak. Dah 3 line dah ni ha. Buka abang, saya sereka lain. Ya Allah, buka pula. Baiknya. Abang, misal abang tu dah masuk dalam mulut. Biasa potong. Baiknya tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi? Abang, tadi mak abang telefon. Dia kata nak datang rumah kita. Seronoknya mak abang datang. Nampak? Seronoknya. Yang banyaknya, mak abang tu rajin datang. Menyampah saya tahu. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang solehah, dunia tuan-tuan dapat. Dia jaga sungguh tuan-tuan. Makan minum tuan-tuan, sakit demam tuan-tuan, pakaian tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, kehormatan diri dia bila tuan-tuan keluar, semua dia jaga. Itulah dunia yang sebenarnya. Yang mengheburkan kita ialah isteri, bukan televisyen. Televisyen tak menghiburkan kita, takut. Tuan-tuan tengok Predator lawan alien, takut. Takut. Tengok Waka Niang Rapik, takut. Yang tak takut tengok Naomi je. Yang tu tak takut. Televisi menakutkan kita, bukan mengheburkan kita. Tapi isteri yang mengheburkan kita. Bila kita kena tipu, sabarlah abang, sabar. Allah ada abang. Kita minta je pada Allah. Biar orang yang tipu kita tu bayar balik hutang kita abang. Nampak? Isteri yang menyejukkan hati dia. Sebab tu kita kena cari isteri yang soleh. Dan akak-akak balik langsir tu kena jadi isteri yang soleh. Barulah rumah tangga aman. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam pikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Kan seronok tuan-tuan. Bila kita buntu, isteri menunjuk jalan. Cuba tengok Khadijah. Bila Nabi Muhammad turun ke rumah selepas kena peluk dengan Jibril, Nabi menggigil, Nabi menggeletar. Maka Nabi didiamkan oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Sabarlah abang, sabarlah abang, tidur abang. Tak ada apa-apa tu abang, biasalah tu. Sabarlah abang. Ditidurkannya Rasulullah, ditemannya Rasulullah sepanjang Rasulullah tidur, menjadikan Rasulullah tenang jiwa dia. Sebab itulah Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang lebih berumur daripada dia. Tuan-tuan ingat saja-saja kan Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang tua, 15 tahun tua tuan-tuan. Janda pula. Dan janda pula 2 kali janda.
ada anak 2 orang, janda 2 kali. Nabi Muhammad anak teruna terang-tang-tang 25 tahun, tengah ganteng. Tiba-tiba kahwin dengan Khadijah, janda anak 2, 15 tahun berusia, lebih daripada Nabi. Ingat saja saya ke? Tidak. Ada sebab kenapa Nabi kahwin dengan Khadijah. Sebabnya ialah Allah yang menjodohkan mereka. Sebab Allah tahu bila jadi Nabi, ujian sangat berat. Kalaulah dapat isteri yang tak matang, maka Nabi takkan berjaya. Nak jadi Nabi, ujian sangat hebat. Mesti ada seorang perempuan di belakang Nabi yang menjinakkan hati Nabi. Nak menjadi Nabi ni orang nak bunuh, mesti ada satu perempuan yang menyabarkan Nabi di rumah Nabi. Maka perempuan itulah yang Allah pilih, namanya Khadijah. Bayangkan kalau anak muda yang kahwin dengan Nabi, umur 19 tahun. Nabi malam tak balik, lewat balik malam. Kadang-kadang berdakwah, kadang-kadang pergi perang. Kadang-kadang orang nak bunuh, kadang-kadang orang nak halau. Bayangkan kalau perempuan tu 19 tahun, agak-agak dia boleh layan Nabi. Abang tak balik je, cik ni muda lagi tau. Tapi Khadijah tak ada macam tu, sebab dia berumur. Dia tenang. Sebab tu bila Nabi balik daripada Gua Hira, selepas kena peluk dalam peristiwa Iqra, Khadijah kata, sabarlah abang, insya-Allah Allah tolong kita. Ada Khadijah kata, itulah gatal. Rumah ada, nak tidur dalam gua. Udah balik pergi gigit. Tak jin mana yang peluk dia? Ada Khadijah cakap macam itu? Tak ada, tuan-tuan. Khadijah damaikan Rasulullah. Hebat. Sebab itulah tuan-tuan kena ambil Khadijah. Cari isteri yang agak-agak berumur pada tuan-tuan. Apa salah? Tak salah. Tetapi kalau isteri dah tahu dia berumur, jagalah tubuh badan. Khadijah ketika dia mati, tuan-tuan, orang mandikan mayat dia macam pemudi yang berusia 18 tahun. Dia jaga badan dia. Dia jaga bentuk tubuh dia. Walaupun dia mati umur 50 lebih, tapi badan dia macam 18 tahun. Jadi abang-abang pun gitulah. Ada isteri pergilah hantar spa, spoon. Ni nak isteri lawa. Spa tak pernah hantar. Facial tak pernah buat. Geda tak pernah beli. Belilah lotion, krim ke apa bala ke. Gincu pun tak pernah beli. Hari tu dah beli dah ustaz. Abang saya beli, tak pernah beli. Gincu beli. Tapi pakai-pakai dekat kenduri kahwin ustaz. Minum air sirap meleleh-leleh gincu tu ustaz. Gincu ke dia RM2 beli ustaz. Patut-patutlah tuan-tuan pun. Kalau kata nak isteri lawa di rumah, buat. Bukan kita biar ya kamu. Dan isteri pun kena faham. Tengok mana-mana yang patut dibuangkan lemak, selulit, buatlah, buang. Ini kadang-kadang selulit daripada pohon sampai ke dada, jenuh tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Macam Siti Khadijah jaga Nabi Muhammad 18 tahun. Macam budak muda 18 tahun. Allah Ta'ala bagi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita disebutkan kepada kita tentang kelebihan. Dapat 2. Yang pertama, kelebihan dapat isteri yang mulut jahat. Tuan-tuan tolong sabar. Allah akan bagi rezeki ikut lain. Yang keduanya, kelebihan mendapat isteri yang taat. Tuan-tuan telah mendapat keseluruhan dunia. Hati yang sedih bila dapat isteri yang taat, jiwa jadi tenang. Hati yang tak seronok bila dapat isteri yang baik, jiwa jadi seronok. Sebab bila kita letih, masuk saja dalam rumah, isteri senyum. Isteri senyum, dia habis dah segala masalah, buang. Senyuman itu saja menggembirakan. Tapi sayang, kadang-kadang suami bila isteri senyum, suami tanya pula, apa senyum-senyum? Orang banyak masalah, senyum-senyum pula. Itu tak betul. Kita tak menghargai. Sepatutnya bila orang senyum, kita balas balik dengan senyuman yang menggembirakan. Baik, kemudian maka telah selesailah kita mengetahui akan hukum segala perempuan yang derhakakan suaminya, dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki yang berkahwin.
Demikian juga kita telah belajar kelebihan berkahwin. Sekarang kita masuk tajuk yang baru. Maka sepatutnya engkau mengamat-amati dan engkau bersungguh-sungguh, hai saudaraku, di dalam memilih sifat perempuan yang sunat dipilih untuk dijadikan isteri, supaya jadi mengekalkan bertaulan dengan isteri dan supaya boleh bersama-sama dia. Maka ada 8 perkara. Adik-adik yang belum kahwin, abang-abang yang belum kahwin, pakcik-pakcik yang belum kahwin lagi, bacalah 8. Akak-akak yang nak jadi isteri orang, jadikanlah 8 benda ini. Akak-akak yang nak milih menantu, jadilah 8 ini. Akak-akak yang nak pilih bakal suami, pilihlah 8 benda ini. Inilah dia 8 perkara, ciri-ciri idaman baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, hendaklah engkau memilih orang yang beragama, yang soleh, yang takut kepada Allah dan mengekalkan berbuat ibadah, dan mereka akan menjauhkan akan segala yang diharamkan. Nombor 1, idaman kalbu. Bukan tukang masak, bukan misai melenting, ular sawah, bukan. Itu cerita labu-labi. Yang mana satu idaman kalbu, ya, pilihlah aku menjadi temanmu, memasak serak padaku. Kalaulah aku jadi suamimu, kain baju aku cuci. Oh tukang masak, aku tak mau. Oh tukang cuci, aku tak sudi. Tuan-tuan, ambil 8 benda ini. 8 benda ini apa? Yang pertama sekali, mesti orang yang beragama. Ustazah ke ustaz? Dah, bukan ustazah saja. Walaupun dia tukang sapu sampah sekalipun, janji dia beragama. Dia graduate ke ustaz? Dia diploma pun tak apa. Dia sijil PMR pun tak apa. Janji dia orang yang beragama. Nombor 1. Sebab Nabi dah pesan kepada kita, tunkahul mar'ah limaliha walijamaliha wa husniha wa diniha fa'alaika bizatid din. Berkahwinlah perempuan kerana manusia berkahwin kerana 4 sebab. Kita ni berkahwin, baik laki-laki, baik perempuan, 4 sebab kita kahwin. Yang pertama, orang berkahwin kerana harta. Anak kita cikgu sekolah, graduate, gaji sekarang 5,000 lebih, badan gemuk, gelap, tapi orang datang minang. Yang datang minang siapa? Driver lori. Pak siapa driver lori minang dia? Bukannya lawa pun, badan gemuk. Orang lain tak mau, driver lori mau. Sebab driver lori kerja tak tetap. Dia tengok cikgu ni walaupun badan sihat, kerja tetap. Yang pentingnya kerja tetap. Yang tu lah yang dia pilih. Nanti aku masuk hospital senang, boleh guna guarantee letter isteri aku. Nanti aku nak beli rumah pun senang, boleh buat loan isteri aku, pasal dia kerja kerajaan. Banyak orang pilih isteri walaupun tak lawa, dia nampak selip gaji lawa. Itu yang pertama, kerana hartanya. Begitu juga orang laki-laki, tua tak larat, anak darah tu nak juga. Saya kasih kepada pakcik, bukan pakcik, Abang Din. Padahal layak pakcik. Tangan bergelebih dah, tengkuk pun nampak macam itik serati dah. Ayam serama dah. Anak darah nak. Kali pertama saya nampak Abang Din, inilah lelaki idaman akak. Itulah yang akak nampak. Cuba orang tua tu tak ada harta, papa ke dana, nak tak? Dah, pasal duit. Itu nombor 1. Ada orang menikah kerana harta. Yang kedua, ada orang yang menikah kerana lawa. Duit tak ada pun tak apa, janji lawa. Duit tak ada, ngaji pun tak tinggi, PMR tak lulus. Tak lulus pasal apa? Pasal orang nak nikah dengan dia, lawa, cuk. Cikgu yang mengajar pun minat ke dia? Cikgu dia mengajar tingkatan 3, cikgu duk kenyit mata pasal budak ni lawa. Kamu jangan lulus periksa ya, habis periksa ni cikgu minat. Pasal apa? Pasal lawa.
Agama tak ada pun tak apa, duit tak ada pun tak apa, janji lawa. Begitu juga dengan orang perempuan. Dia pun ada selera dia juga. Ya, dia ada selera, dia tengok lawa ustaz, comel ustaz, sekali tengok pun rasa nak peluk. Geram. Geram. Orang putih panggil apa Haji Syah? Huggable. Jenis tu lah. Tengok sekali saja terus nak peluk. Sudah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal lawa. Duit tak ada pun tak apa, janji segak, mata ceklat, bulu kuning bercantum. Macam alien cantum sini. Lawanya. Buka-buka dada ni, bulu dada naik ke muka. Yang tu dia berkenan. Yang ketiga, ada orang yang berkenan kerana bangsanya. Saya keturunan Said, dia keturunan Syarifah. Elok benar lah ustaz, Said dan Syarifah. Pasal itu dia berkenan. Saya engku, dia pun engku, maka eloklah kami engku-engku. Dia Datuk Seri, saya Datuk, kira okey lah tu. Dia Tan Sri, saya Tan Sri juga, kira ngam lah tu. Elok sangat. Dia korporat, saya korporat, elok sangat lah tu. Kalau keparat minta maaf dia kata. Yang keempat, ada orang yang menikah kerana agama. Kerana agama. Muka tak lawa tapi agamanya cantik. Orangnya hitam tapi agamanya bagus. Itulah yang paling baik sekali. Itulah Dayang Sinandung. Tuan-tuan tak ingat cerita Dayang Sinandung, Sarimah dengan Ahmad Mahmud? Ahmad Mahmud ni raja, keluar menggembara mencari isteri, sampai di satu pulau, singgah ambil air di pulau, tengok-tengok orang baca Quran daripada madrasah musalla. Berhenti Ahmad Mahmud, dengar satu suara yang sedap sangat baca Quran. Terdetik dalam hati dia, cantiknya suara, sedapnya baca Quran. Ahmad Mahmud cari suara. Cari-cari suara, rupa-rupanya tukang bacanya perempuan hitam legam, namanya Dayang Senandung. Ahmad Mahmud jumpa dengan bapa Dayang Sinandung. Saya berkenan dengan anak Tuan Haji. Bolehkah saya berkahwin dengan anak tuan? Tu kata Ahmad Mahmud. Anak saya tidak cantik. Rupa-rupanya Haji Mahdi jadi pak. Saya ingin memperisterikan anak tuan. Terimalah pinangan saya. Nampak tuan-tuan? Hitam tak Dayang Sinandung? Hitam. Tapi agamanya bersih. Kahwin dengan Ahmad Mahmud. Cerita Dayang Sinandung. Ini contoh. Dia tak nampak lawa, dia tak nampak apa, yang dia tengok agama. Itulah yang paling bagus. Bila sampai di istana tuan-tuan, Mak Ahmad Mahmud jahat pula. Mak Kundur, Siti Dayang Tanjung Perak. Ni tahun 60-an punya cerita. Bila mengandung Dayang Sinandung, mak dia benci. Ahmad Mahmud pergi perang, mak dia halau dalam hutan. Halau dalam hutan. Pasal hitam. Disuruh bunuh lagi. Tapi pengawal tak sanggup bunuh. Akhirnya Dayang Sinandung pun beranak. Bila keluar anak dalam hutan, ular tedung datang payung muka anak dia, supaya tak kena panas matahari. Tiba-tiba muka Dayang Sinandung, seluruh badan jadi putih selepas beranak. Terus jadi lawa, Sarimah terus. Jadi akak-akak yang gelap di sini rajin-rajin beranak, insya-Allah putih. Tu cerita Dayang Sinandung, dia tunjuk. Yang mana faham-faham, tak faham tu tak. Daripada 4 jenis perkahwinan ini, yang mana paling bagus? Ada yang berkahwin kerana harta, pangkat, duit, jawatan. Ada mak bapak yang tolak pindangan Tok Siap, pasal dia Tok Siap. Diterimanya pindangan arkitek, pasal arkitek. Yang arkitek tu sembahyang pun tidak, mengaji pun tidak, apa pun tidak. Ditolak je pindangan Tok Siap, pasal Tok Siap gaji 450. Campur dengan baca tahlil 4 kali sebulan, dapatlah 400 lagi 8,5. Ditolaknya Tok Siap, sedangkan Tok Siap orang yang ada agama. Nabi kata, kamu tunggulah kemusnahan akan berlaku kepada anak kamu. Sebab tu tak kira lah dia Tok Siap kah, dia ustaz kah, dia arkitek kah, dia cikgu kah, dia doktor kah. Yang diambil kira ialah agamanya. Dan itulah yang boleh menyelamatkan. Nabi berkata, barang siapa yang berkahwin akan perempuan kerana harta dan elok rupanya,
nescaya akan diharamkan hartanya dan elok rupanya. Siapa-siapa yang kahwin dengan perempuan kerana harta si perempuan, Allah haramkan laki-laki tadi merasai harta si perempuan. Tuan-tuan kahwin dengan janda kaya, pasal tuan-tuan nak ambil kaya dia, tuan-tuan takkan dapat kekayaan dia. Tuan-tuan kahwin dengan anak dara sebab nak dapat duit daripada anak dara, tuan-tuan takkan dapat duit dia. Sebab niat kita bukan kerana Allah. Bila niat bukan kerana Allah, kita tak boleh. Saya ada satu sahabat yang kahwin kerana harta, tuan-tuan. Saya pergi ziarah di rumah dia. Sebelum dia kahwin, saya kata, saya nasihat, jangan. Tak sekufu. Kita orang susah. Dia orang kaya, tak sekufu. Carilah orang padan dengan kita. Nak juga. Bila dia nak ambil remote, nak pasang TV, remote nak pasang TV, isteri dia batuk je. Dia letak balik remote, terus tak buka. Tak boleh rasa tengok televisyen. Sebab televisyen itu isteri beli. Nak naik kereta pun tak boleh rasa. Saja-saja nak pergi kerja, tak boleh naik kereta, naik motor. Melainkan kalau nak pergi pasar, isteri ikut, barulah dia boleh merasa bawa kereta. Ni yang Nabi sebut. Sebab niat kamu kahwin bukan kerana Allah, niat sebab nak ambil harta. Nabi kata siapa yang berkahwin kerana lawa, dia takkan rasa nikmat lawa isteri dia itu. Cuba tuan-tuan tengok orang yang cantik-cantik, anaknya berapa orang? Cuba tuan-tuan tengok orang yang tak berapa cantik, anaknya berapa orang? Cuba tuan-tuan tengok artis. Anak artis mana yang ada 10 orang anak? Tolong abang. Artis mana yang ada 10 orang? Ratu cantik mana yang anak ada 8 orang? Beritahu. Habis-habis kuat 2 orang, 3 orang. Betul tak mau dah. Cukup lah. Pasal apa? Pasal nak jaga lawa. Nak pegang pipi malam-malam pun tak boleh. Abang, what's the name ni? What's the name cream? Tak boleh pegang. Nak pegang pipi pun tak boleh. Sebelum tidur, isteri pesan, abang, saya nak pakai putih telur. Abang jangan pegang tau, nanti berkedut. Merenin muka isteri ni, berminyak buah putih telur. Lepas tu bila masa abang boleh pegang, sabarlah, tak lari gunung dikejar. Malam besok timun pula. Tempek timun pula. Malam lusa pula, tomato pula. Malam tungging, maskara pula. Nampak mata je dua. Aduh. Bila untuk abang nipah? Tuan-tuan takkan dapat rasa. Tapi kalau tuan-tuan dapat agama, tuan-tuan pilih isteri, pilih suami kerana agama. Kata Nabi, barang siapa yang berkahwin kerana agama, nescaya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Hartanya menambah, hartanya melimpah. Dan eloknya dia akan dapat rasa. Anak ni boleh kata tiap-tiap tahun beranak. Dia rasa sungguh, tuan-tuan. Mai kena hak jenis ratu ni, ya Allah. Kadang-kadang dia ikat peranakan. Kadang-kadang dia tak mau anak. Dia kata kat suami dia, kalau abang nak beranak, abang sendirilah beranak. Saya tak mau. Esok habis gelebih sana gelebih sini. Ni hak Nabi duk sebut ni. Dan dipaham daripada 2 hadis ini, sepatutnya kita bersungguh-sungguh memilih perempuan dan laki-laki yang mempunyai agama kerana berkahwin dengan mereka, menolong berbuat ibadat dan menolong mendirikan agama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pilih suami yang beragama, insya-Allah rumah tangga kita bahagia. Siapa-siapa yang pilih isteri orang yang beragama, daripada tuan-tuan tak boleh baca Quran, isteri tuan-tuan akan ajar tuan-tuan baca Quran. Daripada tuan-tuan tak pernah bangun sembahyang malam, isteri akan bimbing tuan-tuan bangun sembahyang malam. Daripada suami tak pernah puasa sunat, isteri akan ajak suami dia bersahur dan malam-malam buka puasa sama-sama. Ini kelebihan pertama. Ciri nombor 1, hendaklah memilih yang beragama. Yang terakhir, ciri yang kedua, sunat memilih akan calon yang mempunyai baik perangai. Yang kedua, Nabi suruh kita ambil isteri ataupun suami daripada kalangan yang baik perangai. Kalau harap lawa saja, perangai tak cantik, tak guna.
Kalau agamanya bagus, baca Quran ni kalah Faridah Mak Saman. Rogayah Sulung pun kalah. Radi Kamara Hailan pun kalah. Punya sedap suami baca Quran. Tetapi kedekut, jangan pilih. Macam mana kita nak tahu suami kita kedekut, Ustaz? Sebab tu isteri, perempuan, suami bertunang. 3 bulan bertunang itu untuk apa? Untuk test. Bakal suami aku ni buruk ke tidak buruk perangai dia. Bila buruk perangai, putuslah. Itulah tujuannya bertunang. Tuan-tuan ingat bertunang ni apa benda? Cok. Dia bukan cok atau chicken chop. Bukan. Bertunang maknanya sesuai atau tak sesuai. Bapa-bapa, ibu-ibu tengok tunang anak-anak. Kalau dia telefon kita dengan kasar. Pakcik, Siti tak Siti? Siti tak ada. Ni siapa ni? Ni saya lah. Zul, tunang dah. Kenapa ni Zul kasar-kasar ni? Tak, Siti janji nak tengok wayang adenan sempit. Saya tunggu 2 jam dah tak sampai-sampai ni. Masa bertunang dah macam itu, cancel lah. Masa bertunang masuk dalam rumah kita cekak pinggang. Pakcik, anak pakcik tunang saya, takkan saya tak boleh keluar. Tuan-tuan buh pernah ajang lah. Masa bertunang dah ambil kad anak tuan-tuan, dah jadi macam kad bank dia. Masa bertunang dah suruh anak kita garanti pinjaman dia. Masa dia dah bertunang dengan anak kita, dah suruh anak kita buat personal loan atas nama anak nak pakai untuk dia. Ini menunjukkan ciri-ciri buruk perangai. Cancel lah pertunangan. Jangan tuan-tuan bagi menikah juga. Esok anak kita rosak, kita yang payah. Itulah makna tunang. Tunang itu nak menilai akhlak. Tapi Ustaz dalam 3 bulan Ustaz, 3 bulan kalau dia berlakon jadi baik, Ustaz macam mana Ustaz? Manusia setiap hari tak boleh berlakon. Kalau dia berlakon jadi baik, lama-lama dia akan terbongkar kejahatan dia. Kalau waktu dia bertunang dengan anak kita, anak duk mengadu pada kita, Pak, Abang Din keluar dengan perempuan lain. Hari itu dengan lain, hari itu dengan orang lain pula. Macam mana ni Pak? Saya tunang dia, tapi dia duk kawan dengan orang lain. Putuslah. Itu saja senang. Tapi masalah kita sekarang tak nak putus. Takut masyarakat cakap. Takut orang kutuk. Takut terlepas. Ni doktor. Sayanglah bang. Kalau putih, doktor ni abang. Rugi. Bukan senang. Tapi perangainya buruk. Sementara dia doktor, dia injek sana, dia injek sini. Esok dengan anak kita pun dia injek je. Jangan. Abang tak suka macam ni. Doktor tak doktor. Kalau tak ada akhlak, abang tak nak. Baru betul. Setengah orang dia tak kisah. Dia nak juga. Buruk pun buruk lah. Tak semayang pun tak apalah. Janji ada duit. Maka tuan-tuan lihat kemusnahan akan datang kepada kita. Kerana buruk perangai itu akan menjadikan tidak boleh berbuat ibadat. Dan buruk perangai itu akan jadi jahat perangai dan jahat lidahnya. Dan adalah mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Bila dua ni jahat. Dua ni jahat, tak ada siapa boleh sabar. Yang pertama, jahat lidah. Yang kedua, jahat perbuatan. Siapa yang boleh sabar daripada dua jahat ini? Kata ulama, yang boleh sabar dengan dua kejahatan lidah dan kejahatan perbuatan hanyalah wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh. Orang lain tak boleh sabar. Saya boleh bacakan pada tuan-tuan satu mesej. Saya minta izin lah kalau yang hantar mesej ni hantar dia saya bacakan mesej, saya minta maaf. Tapi saya nak sebutkan tuan-tuan, kesilapan bila kita kesilapan memilih, ni akan jadi rosak pada kita. Okey? Saya baca pada tuan-tuan. Ustaz Kazim, Assalamualaikum. This ... from ... Ustaz, sejak saya pakai tudung dan resign daripada ... dah nearly 1 year time. Terima kasih di atas nasihat Ustaz.
dugaan kebanyakannya datang daripada kedua-dua belah adik ipar perempuan. Memfitnah, menyampaikan cerita yang tak betul. Depan kita, anak beranak ni baik. Tapi Masya Allah, belakang kita dahsyat. Saya sangat sedih Ustaz. Suami saya yang tak cukup didikan agama ni sanggup angkat tangan dan nak tumbuk saya malam tadi. Panggil saya bodoh, bahlul, bangang. Disebabkan saya suruh dia selesaikan problem ni cepat-cepat. Last dia halau saya keluar Ustaz. Terasa menyesal pula berhenti kerja. Kalau ada duit sendiri, dah lama saya angkat kaki. Adik ipar angkat family, laki baru je warning. Dia lagi teruk kena dengan dia orang. Ustaz, saya terlalu sedih nak bercakap dengan suami saya. But I still cook and cry myself to sleep for the past 2 nights. Ada orang yang advise suruh baca Yasin 3 kali lepas solat. Ada kata Yasin 1 kali dan surah Al-Falaq 11 kali untuk minta petunjuk. Saya lupa pula CD mana yang Ustaz bagi ayat untuk lawan musuh itu. Ingatkan dah panggil Ustaz datang ke rumah. Boleh berubah adik-beradik tapi hampir. Ini satu contoh. Saya tak baca lagi contoh. 3 lagi mesej yang dia hantar. Macam mana buruknya perangai suami dia. Takut aib suami dia. Jadi tuan-tuan, selepas kahwin, kita nak jadi macam ini. Bertumbuk, berhalau, bergaduh. Di mana keseronokan kahwin hari itu? Di manakah kemesraan mula-mula kahwin hari itu? Di mana? Sebab itu orang yang baik akhlak, kalau dia nak marah isteri dia pun, dia tak tumbuk isteri dia. Kalau orang yang baik akhlak, kalau dia bergaduh dengan suami dia, dia takkan cerita keburukan suami dia. Tapi manusia yang tidak berakhlak, masih bersuami, masih beristeri, maka dia akan jadikan rumah tangga itu haru biru. Sebab itulah Nabi letakkan 2 syarat pertama. Nombor atas. Nombor 1 dan nombor 2. Yang pertama, mesti ada orang yang beragama. Dan yang kedua, carilah yang berakhlak. Kalau akhlaknya buruk, tak payahlah tuan-tuan. Akhlak buruk ni, saya pernah jumpa dah tuan-tuan. Dia hisap cerut, dia buang. Dia padam api cerut dekat dengan dinding. Kadang-kadang nak buang kahak, dia buka 3 getah, dia ludah kahak, dia tutup balik. Itu buruk perangai. Buruk perangai dengan anak-anak, jadi kedekut dengan anak-anak, kedekut dengan mak mertua, kedekut dengan adik-beradik. Kalau mak mertua datang, adik-beradik datang, semua tak nak layan. Dia nak layan adik-beradik dia saja yang datang. Inilah yang kita tak mau dalam rumah tangga kita. Sebab tu Nabi kata pada kita, 6 orang ni jangan jadikan suami, jangan jadikan isteri. Kata orang, jangan berkahwin kamu akan 6 sifat ini. Yang pertama, al-anana. Nombor 1, al-anana. Apa dia al-anana? Yang banyak keluh kesah, banyak mengadu-ngadu, banyak cakap, banyak komplain. Jangan kahwin. Banyak komplain. Bila bagi ada, dia tak cukup. Bila bagi cincin, dia tengok cincin, kecil gila. Jangan. Bila kita bagi buah 5 buah apple, kita ziarah dia 5 je. Hantarlah kek ke apa ke, 5 Cina mampu hantarnya. Apa? Komplain tak habis-habis. Jangan kahwin. Nama dia apa? Al-anana. Yang kedua, al-manana. Semuanya nah belakang. Yang kedua ni al-manana. Suka mengungkit. Jangan kahwin. Sikit-sikit ungkit. Baju you tu I beli tau. Motor you tu I beli tau. Nampak? You dapat kerja tu pun pada I yang recommend tau. Jangan tuan-tuan. Cancel. Esok dia ungkit habis-habis. Yang ketiga, al-hunana. Noh lagi. Jangan berkahwin dengan al-hunana, iaitu orang yang teringin kepada orang lain. Waktu dia bertunang dengan kita, dia duk tengok anak dara lain. Waktu dia bertunang dengan kita, dia duk tengok jantan lain. Cancel. Nama dia al-hunana. Yang keempat,
al-hudaqah, yang bila nak sesuatu dia paksa sampai dapat. Masa bertunang tu kita nampak, wak duk panggil kita wak. Apa hang ingat aku ni burung wak. Wak nak baju, duit tak ada. Wak nak baju. Cakap macam mana pun nak juga. Wak nak kereta Viva, duit tak ada. Kalau abang ada duit bukan kereta Viva, bapa Viva pun abang beli. Dia paksa suruh beli juga. Nama dia al-hudaqah. Jangan kahwin dengan dia. Besok botak, tuan-tuan. Yang kelima, al-buraqah, yang kerjanya sibuk bersolek siang malam, berdandan siang malam, tak jaga makan minum, tak jaga yang lain. Kerjanya ialah bersolek, dan bila suami dia bagi, bila orang bagi, dia tak pernah puas. Dan yang keenam, as-salaqah, jangan kahwin yang salaqah. Apa makna as-salaqah? Maknanya ialah banyak bercakap. Jadi kalau tunang anak kita banyak cakap aja, tak payah. Saya nak pesan pada tuan-tuan, berhati-hati dengan orang yang bercakap. Sambil dia bercakap, sambil dia ketawa. Tabiat yang paling tak elok. Sambil bercakap, sambil tu dia ketawa. Ustaz, nak cakap sikit Ustaz, saya kan. Itu tak boleh pakai punya orang. Ni nama dia salah. Ada orang macam tu. Dia nak cakap. Dia nak gelak pun dia nak gelak. Kalau nak gelak dulu. Lepas tu pun cakap. Jangan Ustaz nak cakap. Tu jaga-jaga tu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, masa dah tamat 2 jam tuan-tuan, cukuplah. Besok kita sambung lagi Ustaz Zuhair ya. Pukul 9:30 pagi besok. Ijtimak kita kitab Al-Mu'inul Mubin dengan kitab Hidayatul Mutafakkirin jam 9 pagi besok. InsyaAllah 9:30 lah. Cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pagi besok di sini jam 9 pagi. Kuliah subuh Ustaz Zuhair? Tak ada ya. Jadi kuliah subuh saya di AU4 besok cuti ya. Saya ada kuliah subuh besok di Pahang. Malam ni saya terus ke Pahang, di Raub Pahang. Habis di Raub saya datang sini balik ya untuk kuliah. Sekadar itu saja, saya minta maaf. Jadi banyak orang yang pesan produk-produk daripada Al-Barakah. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar untuk sekolah saya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah.